Okey, sebab dasar isolasi ataupun pengasingan kuasa itu dilaksanakan oleh Shogun Tokugawa, ini mula daripada abad ke-17, abad ke-18. Ini lebih kurang 200 tahun. Mereka telah mengasingkan diri daripada dunia luar. Mereka tidak lagi membenarkan pedagang-pedagang Portugal dan sebagainya, Belanda, untuk berdagang di Jepun. Disebabkan sebab-sebab yang saya nyatakan sebelum ini. Jadi sekatan ekonomi yang digunakan oleh Tokugawa ini menyebabkan mereka hanya menjalankan kegiatan perdagangan di antara daimyo yang berada di bandar-bandar utama di seluruh Jepun. Jadi semua ini menyebabkan ekonomi itu berkembang, berubah, berjalan antara daimyo, samurai yang menguasai tanah, yang menguasai hak milik, yang menjalankan dan menguruskan kegiatan perdagangan, pertanian, industri, perlombongan, perikanan dan sebagainya. Dan samurai ini sebagai pegawai yang menguruskan, memastikan kegiatan perdagangan itu, kegiatan-kegiatan ekonomi itu berjalan dengan baik. Petani dengan kerjanya, dengan kedudukannya sebagai petani yang menghasilkan barangan makanan. Jadi petani menjalankan kerja dia, nelayan menjalankan kerjanya, begitu juga petukang, artis semua menjalankan tugas masing-masing untuk menghasilkan barangan yang diperlukan oleh penduduk Jepun pada waktu itu. Dan pada masa yang sama, pedagang, kumpulan pedagang yang berada di bawah lapisan dalam sistem feudal itu, mereka mendagangkan, jual beli dalam negara saja, antara pulau ke pulau, antara pulau Hokkaido, pulau Honshu dan sebagainya, untuk menyemarakkan perkembangan ekonomi walaupun hanya bersifat dalaman, bersifat dalam negara, melalui pelabuhan-pelabuhan pesisiran pantai yang digerakkan oleh pedagang-pedagang ini. Masih berlaku kegiatan perdagangan, tukar barang dan sebagainya. Dan ini terus berkembang sehinggalah nanti kerajaan ini, Shogun Tokugawa ini dijatuhkan dan kuasa maharaja telah dikembalikan. Maka mulalah pemerintahan baru melalui proses yang dipanggil pemodenan Jepun oleh Maharaja Meiji ataupun Restoration. Meiji Restoration. Yang mula pada abad ke-18, akhir abad ke-19 masuk ke abad ke-19. Itulah yang berlaku dari segi perkembangan, perubahan, kemajuan yang dicapai dalam sistem ekonomi feudal. Ini yang berlaku sejak zaman Shogun Tokugawa dan berakhir sehinggalah munculnya pemodenan negara Jepun oleh seorang maharaja, seorang emperor yang baru yang dipanggil Meiji. Jadi Maharaja Meiji telah mengubah, mengambil teknologi, mengambil idea-idea barat, mengambil sistem ekonomi barat untuk digunakan di negara Jepun. Dia tak nak lagi tutup pintunya kepada luar, dia membuka pintunya kepada luar supaya Jepun akan maju setanding dengan barat. Dia tidak mahu Jepun menjadi seperti negara China yang menutup pintunya dan memaksa barat membuka pun pintu, memaksa China membuka pintunya kepada barat secara paksa. Jepun telah mengubah segala-galanya, dari segi pentadbirannya, dari segi sistem ekonomi, dari segi sistem sosialnya untuk disesuaikan dengan perubahan yang berlaku di barat. Dan mereka setanding dengan barat dan mereka boleh menyaingi barat dari segi teknologi. Ini jelas apabila Jepun pada tahun 1904-1905 telah mengalahkan tentera Rusia dalam perang Rusia-Jepun. Dan juga dalam perang dengan China, mereka juga telah mengalahkan China pada tahun 1937, 1930-an dalam perang China dengan Jepun. Ini menunjukkan bahawa Jepun telah menjadi satu kuasa baru di Timur, yang juga akhirnya membimbangkan Amerika dan sekutunya di atas kebangkitan Jepun sebagai satu kuasa tentera disebabkan oleh kemajuan yang mereka capai dari segi ekonomi, teknologi dan juga keupayaan mereka menerap dan menerima ilmu-ilmu barat, teknologi barat untuk disesuaikan dengan kehidupan dan kedudukan negara mereka sebagai negara timur dan setanding dengan barat.